Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarah. Amma ba'd. Berbahagia tuan pengurusi kita, juga mereka imam Masjid Nurul Said, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ulama, para tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memujinya sebanyak-banyak yang kita mampu di atas segala anugerah dan limpah rahman Allah yang telah diberikan kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang diperlukan dalam hidup kita ini semasa kita hidup di dunia sampai ke akhirat nanti. Tuan-tuan sekalian, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Dan di atas peluang yang telah diberikan itu, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini, sebagaimana yang telah disebut oleh tuan pengurusi kita, imam kita tadi, saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang telah ditulis sejak sekian lama, iaitu buku ini ialah namanya Perisai bagi Sekalian Mukallaf atau Simpulan Imam atas Mazhab Salaf, yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dari Indonesia rahimahullah. Dan kita ini telah lama ditulis dan telah ada dua bahasa. Ada satunya bahasa Melayu, bahasa tulisan Jawi, dan ini yang saya bawa ni adalah tulisan Rumi. Sama ada tulisan Jawi atau tulisan Rumi, kedua-duanya adalah sama. Saya ada cek antara satu sama lain. Cuma tulisan je berbeza. Bahasanya tak ubah seperti yang asal. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kitab lama ni uslub lama tu je lah. Kitab lama, uslub lama. Sekarang ni kitab buku yang ditulis dalam uslub yang lebih berbeza, yang baru daripada yang dulu. Itu satu. Yang kedua ialah di segi gaya bahasanya juga adalah gaya bahasa lama. Tetapi isinya tetap tidak berubah daripada apa yang telah diperkatakan. Dan bagi sayanya, malam ini saya ingin memperkenalkan sikit apa yang telah diberikan olehnya. Kita ini tuan-tuan, bagus untuk dimetalaahkan oleh kita semua. Mungkin tuan-tuan dah baca kitab ni, ataupun mungkin telah dengar nama kitab ini. Kitab ini adalah sebuah kitab yang membahaskan tentang akidah Islam yang ditulis oleh ulama silam. Tetapi dia cuba beri terjemahan daripada kitab yang lama itu, kemudian diberi syarahan. Dan syarahan itu dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Teks asalnya ada, yang Arabnya ada, terjemahan kepada teks pun ada, kemudian dia beri syarahan. Syarahan tu ialah dia kumpul
mana-mana kitab, mana-mana isi penting yang untuk menerangkan kedudukan menerangkan isi atau teks asal yang ada dalam bahasa Arab itu. Dan ini merupakan satu usaha yang sangat baik yang telah dilakukan oleh beliau, dan beliau berharap apa yang telah dilakukan ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kitab ini sebagaimana yang disebut di sini adalah asasnya tentang akidah Islam, tentang tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, tauhid atau akidah atau iman ataupun namanya juga as-sunnah atau namanya juga usul ad-din adalah nama-nama yang telah digunakan sepanjang sejarah Islam. Sepanjang sejarah umat Islam ni guna macam-macam nama. Selain daripada nama tauhid, nama akidah, nama usuluddin, nama as-sunnah, nama iman, ia juga disebut dengan nama al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar, kita biasa dengar fiqh, kitab fiqh. Tapi Imam Abu Hanifah telah menulis sebuah kitab, sebuah karangan, walaupun tidak panjang, namun dia sebut al-fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu ialah fiqh yang terbesar, lawan pada al-fiqhul asghar, fiqh kecil. Fiqhul akbar ini ialah fiqh atau pelajaran yang membincangkan tentang asas agama, iaitulah tentang asas akidah. Adapun fiqhul asghar, fiqh kecil, ialah perbincangan berkaitan dengan urusan-urusan ibadat seperti solat, puasa, zakat, haji. Begitu juga urusan muamalat, perniagaan, keuangan, termasuk juga perbincangan berhubung dengan perkahwinan, perceraian, penjagaan anak, talak dan sebagainya. Termasuk juga perbincangan tentang hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang menyentuh peribadi, keluarga, masyarakat dan seterusnya kepada kehidupan semua manusia yang ada dalam dunia ini. Ini perbincangan ini disebut oleh Imam Abu Hanifah sebagai fiqhul asghar, fiqh kecil. Adapun perbincangan berhubung dengan akidah, beriman kepada Allah dan semua rukun-rukun iman yang lain, itu termasuk al-fiqhul akbar, fiqh yang utama atau fiqh besar, kerana ia bergantung, ia merupakan asas di dalam kehidupan setiap Muslim. Tanpa fiqh ini, yang lain-lainnya tidak akan sempurna. Malah, semua amal ibadat kita seperti salat, puasa, zakat, dan lain-lainnya dibina di atas akidah yang betul. Maka, kita melihat di sini, kitab ini telah membincangkan hal-hal tersebut. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian bahawa semua para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum masing-masing, semuanya mengajak untuk beriman kepada Allah. Itulah dasar utama, asas utama perutusan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta Adam alaihissalam dan mencipta pasangannya Hawa, dan daripada keduanya lahir insan, keturunan laki-laki dan perempuan sampai ke hari ini. Sejak Allah Subhanahu wa taala mencipta Adam dan dihantarkan ke dunia ini untuk memakmurkan dunia ini, semua Adam dan keluarganya, keturunannya sampai 10 kurun, semuanya mereka berada di atas agama Islam. 10 kurun tuan-tuan. Daripada Adam sampai ke Nabi Nuh, jaraknya ialah 10 kurun. Ini sebagaimana yang dijelaskan
di dalam oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas. 10 kurun, kulluhum alal Islam. Semua mereka beragama Islam. Apabila menjelang 10 kurun, maka mula di situ berlaku penyelewengan di dalam akidah. Penyelewengan yang berlaku ialah ada di kalangan mereka apabila sampai 10 kurun ini telah menyimpan di segi mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu berdoa kepada selain daripada Allah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut dalam surah Nuh. Dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan kepada kita tentang peristiwa tersebut. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Maksudnya di kalangan mereka berkata maksudnya jangan kamu tinggal daripada memohon kepada berdoa kepada Allah. Namun pada waktu yang sama jangan kamu tinggal daripada memohon kepada Wad, Suwad, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Lima-lima ni adalah nama kepada orang-orang yang saleh, salihin. Lima-lima nama ni orang saleh. Mereka telah meninggal dunia. Apabila mereka meninggal dunia, biasanya pengikut-pengikut akan rasa sedih, akan rasa kehilangan, akan rasa kerinduan dan mencintai sangat-sangat tinggi. Lalu didorong oleh syaitan yang memberitahu kepada mereka, kalau kamu ingat kepada mereka, kepada orang salihin, maka letaklah gambar-gambar mereka di tempat ibadat kamu, supaya kamu rasa ingat kepada mereka dan pada waktu yang sama kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada generasi pertama dia tidak disembah, generasi kedua juga tidak disembah, tetapi apabila generasi pertama telah pergi, generasi kedua juga telah dipanggil Allah, datang generasi yang ketiga atau terakhir, mereka diberitahu dan diberitahu oleh syaitan bahawa orang dulu bukan sahaja membuat gambar mereka dan letak saja letak, tetapi di samping mereka berdoa kepada Allah, mereka juga memohon kepada gambar-gambar dan patung tersebut. Di sinilah mulanya berlaku syirik di dalam kehidupan manusia. Apabila berlaku demikian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membetulkan kembali akidah yang asal, akidah Islam yang dipelajari, yang disampaikan oleh Nabi Adam kepada anak cucunya. Dan apabila Nabi Nuh datang untuk memberi tahu, mengajak, membetulkan, namun mereka sudah jadi sebati dan susah nak tinggal akidah yang telah menyimpang tadi. Dan apabila lama kelamaan mereka merasakan betul, kerana mereka warisi daripada orang-orang terdahulu. Perbincangan di antara Nabi Nuh dengan kaumnya sangat lama, sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi Nuh alaihissalam berada bersama kaumnya 950 tahun. 950 tahun. Falabitha fihim alfasana illa 50 ama. Tinggal selama 900 tahun, 950. Bukan lama tuan-tuan, hampir 1000 tahun, hampir 10 kurun. Kalau Nabi Adam dengan jarak Nabi Nuh 10 kurun, ini pun hampir 10 kurun lagi. Namun kaumnya tidak juga menerima ajaran Nabi Nuh, malah semakin diajak semakin lari, semakin dipujuk semakin tidak mau, semakin didekati semakin tidak, semakin diajak semakin mereka menolak. Sehingga Nabi Nuh berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni da'autuhum lailan, aku menyuruh mereka siang malam, walam yazid du'ai illa firara, setiap kali aku datang kepada mereka untuk mengajak mereka, mereka tetap lari.
Itulah keadaan yang telah diberitahu oleh Nabi Nuh AS. Kemudian Nabi Nuh AS menyebut dalam surah Yunus ayat 27, Nabi Nuh berkata, fa in tawallaitum fama sa'altukum an ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kalau kamu semua tidak mau dan berpaling, tidak dapat menerima ajakan aku, maka aku tidak minta apa-apa daripada kamu. Tidak minta apa-apa upah, ganjaran daripada kamu. Kerana ganjaranku akan diberi oleh Allah. Dan aku diperintah oleh Allah supaya jadi orang Islam. Jadi tuan-tuan, Nabi Nuh sejak daripada dia menyeru, dia mengajak orang kembali kepada Islam. Kerana itu, Islam adalah agama yang mula-mula diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Dan agama-agama lain walaupun ada yang berdakwa lama, tetapi Islam adalah yang awal di dunia ini. Yang diturun bersama Nabi Adam, disambung oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian disusuli dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun menyebut di dalam Al-Quran, Allah menyebut apabila Nabi Ibrahim membina Kaabah, dia mengangkat tangan dengan anaknya Ismail alaihi wassalam, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini muslimaini lak, menyerah diri kepada Engkau ya Allah, artinya mengikut Islam, dan juga anak cucu kami. Ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim juga menyebut bahawa agama yang dibawanya itu adalah Islam. Hal yang sama disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya. Begitu juga Nabi Yakub berpesan kepada anak dan keturunannya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub." Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Nabi Allah Yaqub, Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Yaqub alaihi wassalam kepada anak masing-masing, keturunan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam ini untuk agama kamu. Dan jangan kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang Muslim. Jadi Islam adalah agama para Nabi dan Rasul. Kita pergi lagi tuan-tuan. Apabila Nabi Yusuf alaihissalam sebut dengan jelas dan terang dalam surah Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berkata, "Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhaqni bis salihin." Ya Allah, Engkaulah pencipta langit bumi. Engkaulah waliku di dunia dan akhirat. Matikanlah aku sebagai seorang muslim dan kumpulkanlah aku bersama golongan-golongan salihin. Ini menunjukkan lagi kepada kita bahawa Nabi Yusuf menyatakan dia adalah seorang Muslim. Saya nak bawa ini tuan-tuan ialah supaya kita menuruti dan menjejaki Islam ini bukan baru, tetapi sejak sekian lama. Hal yang sama telah disebut oleh Nabi Musa apabila dia mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Nabi Musa berkata, wa qala Musa ya qaum in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin. Nabi Musa berkata, ya qaum in kuntum billah, kalau kamu beriman dengan Allah maka hendaklah kamu bertawakal kepadanya. Begitu juga Fir'aun apabila hampir lemas. Fir'aun ni semua kita tahu yang mengejar Nabi Musa tu lemas, mati dalam laut. Apa dia kata? Hak dia kata ni Allah cerita. Hatta idza adrakahul gharq qal amant
annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini ucapan Fir'aun, Allah rekod. Hatta idza adrakahul maut, apabila Fir'aun hampir mati, tenggelam dalam laut, dalam air yang besar itu, dia berkata, dia membuat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu, aku telah beriman lama dah, annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Annahu la ilaha allazi amanat bihi banu Israel, tidak ada Tuhan yang berhak disembah sebagaimana kecuali Tuhan yang telah beriman dengannya Banu Israel, yakni Allahu Akbar. Wa ana minal muslimin, dan saya orang Islam. Dia mengaku dia Islam. Bila hampir mati, karam di dalam laut, hampir karam. Ketika itu dia mengaku dia Islam. Kenapa tuan-tuan? Dia tahu apabila dia mati dalam Islam, selesai masalah. Tak mati dalam Islam, banyak masalah. Dalam hubungan inilah dia membuat pengakuan, inni amantu. Qala amantu. Amantu ni maknanya saya telah lama beriman. Beriman dengan siapa? Annahu la ilah, bahawa tidak ada lagi Tuhan kecuali Tuhan yang telah beriman dengannya Bani Israel. Tuhan Bani Israel beriman, iaitu sebagaimana dibawa oleh Nabi Musa AS. Dan dia mengaku, wa ana minal muslimin, saya Islam. Persoalannya, adakah dia diterima Islamnya itu? Maka orang yang berkeadaan demikian, orang hampir mati dalam keadaan nazak, Allah Subhanahu wa taala telah tutup pintu taubat untuknya. Kerana itu nak taubat awal-awal. Nak terima Islam, terima awal-awal. Hal yang sama kalau kita baca dalam Quran, ada kisah Raja Balqis, seorang raja perempuan yang masyhur kehebatannya sampai kepada pelosok dunia. Nabi Sulaiman mengutus surat kepadanya. Nabi Sulaiman tulis surat kepada Balqis. Suratnya tulis ringkas saja. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, wa alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu saja suratnya, sebagaimana direkod oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Innahu min Sulaiman, surah ini datang dari Nabi Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, wa alla ta'lu alayya, jangan kamu merasa tinggi ke atasku. Wa'tuni muslimin, datang kepada aku, masuk Islam, ikut Islam. Kemudian direkaskan kisah ini, Balqis datang berjumpa dengan Nabi Sulaiman dan memeluk Islam. Apa Balqis kata? Allah sebut, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, iaitu zalim kerana tidak ikut Islam sebelum itu. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku masuk Islam bersama dengan Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin. Masuk Islam. Hal yang sama saya nak pergi lagi kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, Allah Subhanahu wa taala rekod juga apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu firman-Nya, wa iz auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa syahad bi annana muslimun. Ingatlah ketika kami wahyukan, ilhamkan kepada hawariyin, iaitu pembantu Nabi Isa AS. Apa yang Allah ilham kepada mereka? An aminu bi, hendaklah kamu beriman dengan aku, yakni Allah, wa bi rasuli, dan dengan rasulku, iaitu Nabi Isa AS. Qalu, mereka menjawab, amanna,
kami telah beriman, washhad, dan terimalah penyaksian kami, bi annana muslimun, dan kami semua adalah Islam. Tuan-tuan sekalian, daripada ungkapan yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, sebagaimana direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quranul Azim, dalam kitab Al-Quranul Karim, maka kita boleh memahami agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah satu sahaja, iaitu Islam. Tidak dua, tidak tiga. Kerana itu Allah menyebut di dalam Al-Quran, inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang sebenar yang diturun oleh Allah adalah Islam. Yang lain-lain Allah tak turunkan. Untuk menegaskan lagi, hanya Islam Allah turunkan, maka Allah sebut dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima daripada orang itu, dan dia tergolong di kalangan orang yang rugi di akhirat nanti. Maknanya selain daripada Islam, Allah tolak mana-mana agama, mana-mana ajaran, mana-mana amalan yang tidak diasaskan di atas Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menolak amalan tersebut. Karena itulah tuan-tuan, kita lihat para nabi dan rasul merupakan orang yang telah membawa agama. Nabi dan rasul sebagaimana yang disebut di awal lagi adalah membawa, mula-mula sekali bawa tauhid. Islam intinya tauhid. Karena itulah kita tengok lagi tauhid ini adalah perkara yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Dengan sebab tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya, utuskan nabinya. Dengan sebab tauhid inilah atau akidah inilah orang terbagi kepada dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Dengan tauhid inilah adanya terbagi manusia, ada yang masuk ke syurga dan ada yang ke neraka. Wal'iyazubillah. Dan oleh kerana itulah tauhid ini adalah seruan para nabi yang utama dan pertama dan yang terakhir. Tauhid inilah perkara yang paling wajib yang pertama dan wajib yang terakhir dalam kehidupan manusia. Tuan-tuan, kita tengok Nabi Nuh AS sekali lagi. Tadi Nabi Nuh mengaku dia Islam, mengata dia Islam. Semua Nabi sebut dia Islam. Ayat yang saya nak bawa kemudian ini, para Nabi ini sebut mengajak orang beriman dengan Allah. Nabi Nuh AS, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-A'raf. Kalau tuan-tuan buka surah Al-A'raf, itu banyak kita akan jumpa ramai nabi-nabi yang diceritakan dalam surah Al-A'raf mengajak, menyeru, mendakwah kaum masing-masing. Antaranya disebut Nabi Nuh. Nabi Nuh AS berkata, Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Faqal, ya qaumi i'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh." Maksudnya kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, menyeru, ya qaumi i'budullah, tuan-tuan, hadirin hadirat, ani'budullah, sembahlah Allah, abdilah diri kepada Allah, tidak ada lagi Tuhan yang layak disembah selain daripadanya. Itu Nabi Nuh sebut. Kita tengok lagi kepada Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Allah sebut, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sama ucapannya. Kepada kaum Ad diutuskan saudara mereka Nabi Hud, dan Nabi Hud berkata, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah,
tidak ada lagi Tuhan lain yang berhak disembah selain daripada Allah. Begitulah juga kepada kaum Samud, Allah utus Nabi Saleh. Kepada Madian, Allah utus Nabi Shu'aib. Semuanya berkata yang sama. Ya qaum, ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain, kaedah umumnya ialah wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Secara umum Allah sebut, wa ma arsalna min qablika min rasul. Kami tidak utus seorang rasul pun sebelum daripada kamu, kecuali mereka semua menyeru annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan aku, yakni Allah, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepadanya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka tauhid adalah miftah da'watur rasul. Adalah kunci kepada semua dakwah para rasul. Tauhid inilah yang memasukkan orang ke dalam Islam. Dan tauhid inilah yang akan membawa seseorang itu sehingga ke mati, keluar daripada dunia, dan ia adalah satu perkara yang paling utama dan paling wajib untuk dipelajari dan diimani, dan ia adalah suatu perkara yang terakhir perlu disebut oleh setiap orang sebelum meninggal dunia. Karena itu Rasulullah SAW menyebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, dijamin masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, kita kembali kepada kitab kita ini yang saya nak baca sikit kepada tuan-tuan. Dia kata sini, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Ini kitab ditulis. Kitab ini ditulis oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi ini dia semasa dengan Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Dan imam ini juga semasa dengan Imam Al-Maturidi. Tetapi mereka duduk berjauhan dan tak pernah bertemu. Mengikut sejarahnya begitu. Sebab dulu kalau kita tengok At-Tahawi ini duduk dekat Mesir. Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari duduk di Iraq, dan At-Tahawi duduk di Samarkand, kawasan Asia Tengah. Mereka tak pernah berjumpa antara satu sama lain. Baik. Maksudnya naqulu fi tauhidillah, kami mengatakan, terjemahan kami berkata, kami kepada mengesahkan Allah Ta'ala pada ketika mengiktikadkan dengan petunjuk Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala tunggal, tiada yang bersekutu dengannya. Dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah esa dan tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah iktikad yang ditulis sejak zaman dulu lagi sampailah kini yang kita pegang. Tuan-tuan sekalian, kalau kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengajak orang mengikut agama Islam, memeluk Islam, orang tanya dia, "Ya Muhammad, tolong kamu ceritakan kepada kami siapa Tuhan kamu? Anak siapa? Keturunan mana? Supaya kami kenal." Karena Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang Arab ketika itu, khasnya orang di Mekah, mereka ada asal usulnya, iaitu Al-Lata, Wal-Uzza, Wal-Munah dan Munah. Ini adalah nama-nama berhala besar yang masyhur di kalangan orang Arab dan ada dia punya sejarahnya. Jadi mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beritahu kepada mereka siapa Tuhan kamu,
anak siapa, keturunan siapa dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tu tuan-tuan ialah surah yang menceritakan Allah. Allah cerita siapa dia, dia cerita sendiri. Allah sebut, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ringkas tuan-tuan, kita semua hafal ni. Dan Rasulullah sebut, siapa yang baca sekali sama 1/3 Quran. Siapa yang baca 2 kali sama dengan 2/3 Quran. Siapa yang baca 3 kali sama dengan pahala membaca seluruh Quran. Itu besar kedudukannya. Suratul Ikhlas. Qul, katakanlah ya Rasulullah, beritahu orang, jelaskan kepada masyarakat keseluruhannya, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah lah tempat segala hajat, keinginan manusia mohon kepadanya. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, satu benda pun tak serupa dengan Allah. Karena itu kita belajar nak mengenal Allah ni baca Quran, mudah. Qul, katakanlah ya Rasulullah, qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Ahad tuan-tuan dalam bahasa Arab dia berbeza dengan wahid. Kita bilang sama wahid, isnani, tapi dia berbeza wahid dengan ahad. Kalau wahid, kalau kita kata wahid, satu. Satu itu boleh dibahagi. Kita kata satu gelas. Gelas ini boleh dibahagi bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 10 boleh. Kalau ahad tidak boleh dibahagi-bahagikan. Itu beza. Kerana itu Allah kata, Qul huwallahu ahad. Orang Arab faham. Otomatik dia faham bahasa-bahasa dia. Kita perlu diterangkan. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Kita dalam bahasa kita, dia sebut esa. Nak beza dengan satu tu. Itulah makanya orang tua dulu, dia terjemah dengan esa. Nak beza dengan satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kemudian Allahu as-samad. Allah lah tempat orang yang memohon hajat. Dan dia sahaja boleh menyampaikan kehendak manusia. Itu Tuhan. Itu Allah. Kemudian lam yalid, dia tidak beranak. Apabila tidak beranak, dia bukan bapa orang, bukan mak orang. Walam yulad, dan tidak diperanakkan, bukan anak orang. Kemudian dia pergi ayat terakhir, ayat penyudah, walam yakul lahu kufuwan ahad, satu benda pun tak serupa dengan Allah. Selesai. Semua yang tergambar dalam minda, apa yang manusia tengok, apa yang manusia terlintas di hati, tak serupa dengan Allah. Itulah Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, ataupun ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'. Satu perkara pun tak serupa dengan Allah. Kerana itu Islam memberi penjelasan ini kepada manusia melalui Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim dapat menyatakan dengan jelas siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah cerita dia sendiri. Begitu juga kalau kita baca ayat kursi. Tuan-tuan baca ayat kursi, semua kita baca ayat kursi lepas solat. Alhamdulillah. Dan kalau boleh, jangan tinggal baca ayat kursi lepas solat waktu, lepas solat fardu. Rasulullah menyebut dalam hadisnya yang bermaksud, sesiapa yang baca ayat kursi selepas sembahyang fardu, maka tidak ada halangan untuk dia masuk ke syurga kecuali belum mati lagi. Kalau mati, terus masuk syurga.
Yang tak boleh masuk surga tu kerana tak mati lagi. Tak ada orang yang tak mati boleh masuk surga. Surga dunia adalah. Orang kata surga dunia, tak ada apa surga dunia pun. Kalau sekiranya tuan-tuan, ini perhatikan. Kalau ada sesiapa yang kita dengar, dia mengaku dah masuk surga, kita tanya dia, awak dah mati ke belum? Kalau dia kata tak mati lagi, pun bohong besar dia. Sebab dia bercanggah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut, sesiapa yang membaca ayat kursi, tidak ada halangan dia nak masuk ke syurga kecuali belum mati. Tak mati itu menghalang dia. Kalau dah dia mati, akan dimasukkan ke syurga. Jadi kalau sekiranya adalah orang mungkin nak menyebut kehebatan dia, saya dah masuk syurga berapa kali, tanya dia, awak dah mati ke belum? Kalau tak belum, itu kira orang tak boleh percaya. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ada satu kisah yang menarik. Ada orang mengaku masuk syurga tiap-tiap malam. Ini kisah orang dulu. Betul ada disebut kisah ini dalam buku-buku yang saya baca. Ada seorang murid, dia berjumpa dengan guru. Dia belajar dengan guru tu lama. Dia belajar macam-macam ilmu. Kemudian dia beritahu tok guru dia. Dia terfikir juga nak beritahu ke tok guru dia ni ataupun tidak. Akhirnya dia buat keputusan nak beritahu ke tok guru dia. Dia kata, tok guru, saya nak beritahu ke tok guru lah, sebab saya nak murid tok guru. Pada setiap malam saya masuk surga. Tok guru dia kata, boleh aku nak ikut sama? Dia kata, setiap malam saya pergi masuk surga, sebelum subuh saya balik. Mana berulang lah, supaya pergi bekerja pagi-pagi. Setiap malam saya pergi masuk surga, dan sebelum subuh saya balik. Tok guru dia tanya, engkau pergi dengan apa? Dia kata, saya naik burung. Saya diterbangkan oleh burung. Burung tu burung besar. Burungnya warna putih. Tok guru dia kata, boleh aku tumpang sama? Boleh ya, apa tak boleh? Boleh sangat lah. Malam besoknya, apabila malam lepas isyak, tunggu, burung tu datang. Kedua-duanya naik atas belakang burung. Memboncenglah dua tu. Burung tu terbang. Pergi terbang, akhirnya masuk ke syurga. Ya, syurga sedap lah. Kemudian, sebelum subuh, burung tu datang. Nak bawa balik Maka anak murid tu kata, tok guru, sampai dah masa kita balik. Tok guru kata, nak balik ke mana? Nak balik rumah kita lah. Dia kata, aku tak nak balik dah. Pasal apa tak nak balik? Dia kata, aku dah masuk surga, aku tak nak keluar dah. Tok guru bijak. Aku, apabila masuk surga, aku tak nak keluar dah. Tak nak balik dah. Tak boleh tok guru, kita janji dah dengan burung ni. Itu engkau punya pasal. Tapi aku tak balik. Kalau engkau nak balik, balik seorang. Anak murid tak tergamak nak tinggal tok guru. Kan? Kita apa tak tergamak nak tinggal tok guru, kita bawa. Takkan nak tinggal dia seorang situ. Akhirnya, burung mari, burung pun balik. Tinggal dia duduk situ. Mari azan. Dunia pun dah terang. Dia duduk kat mana tuan-tuan? Duduk atas jamban. Itulah dia nak ajar anak murid dia ni. Takut anak murid dia terpedaya. Tok guru dia faham anak murid dia telah terpesong. Di segi pahaman, di segi amalan, terpesong. Kalau dia tidak buat macam tu, mungkin anak murid dia lara lagi. Dia hanyut lagi. Dia kata, engkau sebenarnya bukan masuk syurga. Di mana kita duduk sekarang ni? Atas jamban. Ini adalah tipu daya iblis yang menipu kamu. Kononnya kamu beramal dengan sekian-sekian sehingga kamu menyangka kamu dibawa olehnya masuk ke syurga. Sebenarnya dia bawa ke tempat najis. Itu kena hati-hati tuan. Kalaulah ada lah, kalau zaman-zaman kita ni orang mengatakan, saya dah masuk syurga berapa kali. Tanya dia, engkau mati dah tak belum? Itu dia punya point dia. Kalau dia kata tak mati lagi, kata ngagutnya lah. Seperti budak tadi. Budak tadi dia dipesong oleh syaitan. Tuan-tuan sekalian,
Dalam yang kita baca ni, naqulu fi tauhidillah mu'taqidin, beriktikad betul-betul dengan tauhid Allah, innallaha wahidun la syarikalah. Allah itu esa dan tidak syirik terhadapnya. Di sinilah tuan-tuan kita tauhid kita lawannya syirik. Karena itu kena beriktikad betul-betul supaya akidah kita tidak tidak rosak. Apabila kita perhatikan tuan-tuan ucapan kita la ilaha illallah, maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Karena itu kita kata la an-nafiyah lil jins, mana kita nafi semua jenis. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memilik, tidak ada yang menghidup, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang boleh kita sembah, tidak ada boleh yang kita patuh, tidak ada yang menurunkan hukum hakam, tidak ada menurun Quran, tidak ada siapa pun boleh memasukkan kita ke syurga, tidak ada siapa pun boleh menyelamatkan kita daripada neraka illallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ucapan yang kita sebut la ilaha illallah, biar betul-betul kita memahaminya, biar betul-betul kita merasainya, biar betul-betul kita meyakini apa yang kita sebut tadi. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dengan sebenar-benarnya melainkan Allah jua. Ini adalah satu ucapan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dakwah pertama kepada seluruh manusia, dan dakwah ini kekal sampai bila-bila. Dan yang lain-lain adalah dibina di atas la ilaha illallah. Karena itulah tuan-tuan kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Aku diperintahkan, aku diarahkan untuk memerangi manusia seluruhnya sehingga mereka bersyahadah alla ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku adalah Rasulullah. Rasulullah diperintah oleh Allah supaya berusaha sedaya upaya, bekerja dengan sekuatnya, berdakwah dengan segala-galanya, dan berjihad dengan semua apa yang ada yang dimilikinya untuk memastikan semua manusia mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah memberi titah ini, Allah memberi perintah ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanggungjawab untuk menyampaikan segala-galanya. Walau bagaimanapun ada orang terima, ada yang tak terima. Dan tugas Rasulullah menyampaikan. Allah sebut, innama alaikal balagh wa alainal hisab. Tugas engkau wahai Rasul adalah untuk menyampaikan. Kami yang hitung siapa yang terima, siapa yang tidak. Kita pun macam tu tuan-tuan. Kita menyampaikan agama Islam kepada seluruh manusia, dan terpulang kepada mereka nak terima atau tidak. Kita tidak akan ditanya kenapa si fulan tidak terima, si fulan tidak terima. Kita ditanya adakah kita menyampaikan. Itu saja. Adapun terima, itu soal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh sampai, kalau sekiranya umat Islam berusaha sama-sama untuk menyampaikan agama Islam ini kepada seluruh masyarakat, maka dakwah ini akan berkembang dengan baik dan hebat tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kemudian tauhid yang disebut di sini ada dalam diketahui olehmu bahawasanya tauhid itu terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu tauhid berhubung dengan rububiyah Allah, tauhid berhubung dengan uluhiyah Allah, dan tauhid berhubung dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, saya rasa untuk pada kali ini, saya rasa setakat itu dahulu, dan insya-Allah kalau ada waktu dan masa kita akan berjumpa lagi di lain ketika. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih
yang tidak terhingga kepada semua tuan-tuan sekalian, terutama pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam kita, dan semua tuan-tuan yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam yang mulia ini, yang baik daripada Allah. Kalau ada salah silap, itu adalah kelemahan saya, dan saya memohon doa dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira di atas peluang yang telah diberikan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.